Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sadaqallahul azim. Surah Fussilat ayat 41 dan 42. Menghadap yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, Tunku Temenggung Kedah, pengerusi jemaah pemangku Sultan Kedah. Ampun Tunku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik dengan penuh hormat dan ta'zimnya merafak sembah memohon limpah perkenan serta keizinan yang teramat mulia Tunku bagi patik menyampaikan tazkirah bersempena dengan majlis sambutan Nuzulul Quran peringkat negeri Kedah Darul Aman tahun 1437 Hijri. Ampun Tunku. Patik memohon limpah perkenan yang teramat mulia Tunku bagi patik mengalu-alukan kehadiran dif-dif kenamaan dan para hadirin sekalian. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rawi bin Haji Abdul Hamid, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, mewakili yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, yang amat arif Datuk Syekh Abdul Rahman bin Haji Abdullah, Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah Darul Aman, yang berhormat Datuk Haji Bakar bin Din Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, yang berbahagia Datuk Zahari bin Ismail, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, Ashabul Fadilah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup dan kita berada pada malam ini selesai melaksanakan salat sunat tarawih pada malam 17 Ramadan 1437 Hijri. Pada malam ini juga kita mengadakan majlis sambutan bersempena dengan peristiwa Nuzulul Quran, turunnya wahyu yang pertama kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 5 ayat yang pertama dalam suratul Alaq turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa juga pada tanggal 17 Ramadan ini mencatat peristiwa yang agung. Apabila kita membaca buku-buku sejarah sirah An-Nabawiyah, 17 Ramadan juga merupakan tarikh berlakunya peristiwa peperangan Badar yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Nabi dan para sahabat, walaupun tentera Islam yang jumlahnya hanya 313 menentang tentera musuh yang hampir 1000 jumlahnya di bawah pimpinan Abu Jahal, tetapi tentera Islam diberi kemenangan yang gemilang dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan di samping terkenal dengan bulan kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, bulan kita menjalankan ibadah bersalat tarawih pada malamnya, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran, bulan yang Allah pilih daripada 12 bulan untuk Allah turunkan kitab suci Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana Al-Quran ini menjadi petunjuk, hudal linnas, petunjuk kepada manusia, kitab yang membawa hidayah, yang sudah semestinya kitab ini kata ulama al-mu'jiz, bersifat mu'jiz, melemahkan sama ada jin dan manusia untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Cabaran ini sudah pun diajukan oleh Nabi SAW kepada masyarakat Mekah yang pada ketika itu terkenal dengan ketinggian bahasa Arab, dengan kemampuan berbahasa yang hebat. Tapi bila datang Al-Quran, mereka tidak mampu mendatangkan yang seumpamanya, walaupun satu ayat, walaupun 10 ayat. Dan kata ulama, cabaran itu masih berterusan sehinggalah kepada hari kiamah. Para ulama membahagikan kepada kita kemukjizatan Al-Quran ini kepada beberapa perkara. Kemukjizatan Al-Quran dari sudut lafzinya, dari sudut lafaznya. Walaupun kita tak faham bahasa Arab, tapi bila kita baca Quran, kita berasa sedap, kita berasa seronok. Kita tak berasa jemu baca Quran. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam matan dia, Muqaddimah Matan Syatibi, seorang imam yang besar dalam bidang qiraah. Al-Imam Syatibi kata, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Sebaik-baik teman, sebaik-baik rakan untuk kita bercakap, untuk kita bersembang dengan dia adalah Al-Quran. Yang kita tak jemu-jemu baca Quran. Daripada kita kecil kita mengaji dengan tok kita, dengan tok wan kita, sampai lah kita umur 50, 60, Quran tu yang kita baca. Tak pernah berasa cemui, tak pernah berasa jemu dan sebagainya. Tu Imam Syatibi sebut dalam matan dia. Kalau tuan-tuan berasa cemui baca Quran, dia kata aku jemu dah baca Quran, berasa tak dan 2 kali Jumaat dah rasanya. Quran kitab Allah yang suci, yang Allah buat turun, yang kita tak jemu-jemu baca dia. Wa tardaduhu, Imam Syatibi kata bila kita duk ulang baca, habis kita khatam, kita ulang lagi, habis kita ulang balik, tak maknanya tak ada kata habis baca Quran. Sebab tu bila kita buat majlis khatam Quran, kita baca habis daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Lepas tu kita baca apa? Kita baca suratul Fatihah. Lepas tu kita baca apa? Kita baca 5 ayat yang pertama daripada suratul Baqarah. Habis wa ulaika humul muflihun, baru kita angkat doa, baca doa khatam Quran. Pasal apa yang kita habis dah, kita pusing balik baca Fatihah, baca 5 ayat yang pertama daripada suratul Baqarah. Ulama kata nak habaq kat kita, walaupun kita dah habis, kita dah mula balik dah tang tu. Maknanya tak habis baca Quran. Bukan takat bulan Ramadan saja. Keluar daripada Ramadan pun kita terus dengan Al-Quran. Kita dah mula dah, esok kita start balik. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, sehingga akhirnya pusing balik sampai ke bila-bila pun, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Al-Imam Syatibi rahimahullah kata wa tardaduhu, kita duk ulang baca, ulang baca, ulang baca, walaupun merangkak kita duk ulang baca, tak pernah jemu. Yazdadu fihi tajammulah, dia akan tambah kecantikan dan keelokan, sama ada pada bacaan kita ataupun pada peribadi akhlak diri kita ini. Ini di antara mukjizat Al-Quran yang Allah buat turun kepada kita. Di antaranya lagi kemukjizatan Al-Quran ini dari sudut ghaibinya. Perkara-perkara ghaib yang diceritakan dalam Al-Quran, sama ada perkara itu sudah pun berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Sebagaimana tu imam baca dalam sembahyang tarawih tadi ni, cerita dalam surah Yusuf alaihi salam. Cerita yang berlaku bukan pada zaman Nabi SAW hidup. Nabi tak ada pun masa saudara Yusuf ambil Nabi Yusuf, bawa pi lempak tok dalam telaga. Kemudian mari satu rombongan dagangan, cedok ayak daripada telaga, angkat-angkat timba, tengok-tengok, dia kata, oh ada budak ni duk bergantung di tali telaga. Bawa ke Mesir. Bila sampai di Mesir, dijual di Mesir dengan harga yang begitu murah, dibeli oleh seorang menteri, bawa balik, bela dalam rumah. Bila besar berlaku fitnah di antara isteri kepada Al-Aziz, menteri Mesir pada ketika itu. Cerita yang Allah cerita di dalam Al-Quran ini, perkara ghaib. Sebab tu di akhir surah Allah kata apa? Tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Muhammad, inilah di antara cerita-cerita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada ketika mana iz ajma'u amrahum, ketika mana Yusuf dikhianati oleh abang-abang dia.
lempak teruk dalam telaga, ambil darah kambing lomok di baju balik abang kat ayah dia. Ni pak ni Yusuf kena makan dengan serigala ni. Riak orang tua tu sampai putih mata, buta dan sebagainya. Kamu tidak ada ketika itu wahai Muhammad, tapi inilah di antara cerita-cerita gaib yang kami ceritakan kepada kamu. Tidak mungkin Nabi baca daripada Taurah, tidak mungkin Nabi baca daripada Injil, karena Nabi kita terkenal dengan Nabi yang ummi, Nabi yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Ini di antara perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yang ulama kata di antara ciri kemukjizatan Al-Quranul Karim. Begitu juga kemukjizatan Al-Quranul Karim bukan setakat daripada isi kandungan dia, sehingga kan kemukjizatan Al-Quranul Karim itu pada bentuk penulisannya. Kalau kita mengaji dalam ilmu rasmul Quran, ilmu bagaimana Al-Quran itu ditulis, zaman Sayyidina Uthman Al-Affan setelah dikumpul Al-Quran buat kali ketiganya, Al-Quran ditulis mengikut kaedah resam yang disebut sebagai rasmul Uthmani. Ada huruf yang dibuang tapi dibaca, ada huruf yang ditambah tapi tidak dibaca, ada kalimah yang kadang-kadang ditulis bersambung, ada kalimah yang kadang-kadang ditulis bercerai dan sebagainya. Ini ilmu Quran tuan-tuan, yang patut kita mendalaminya. Sebab tu ilmu Quran ni, kata Al-Imam Suyuti, pecahan daripada ilmu Quran ni lebih daripada 80 ilmu Al-Quran. Di antara yang ulama sebut kepada kita ilmu tajwid, kita duk mengaji. Ilmu tajwid ni ilmu apa? Ilmu nak bagi kita baca Quran bagi betul. Kita mengaji sifat huruf, kita mengaji makhraj huruf, kita mengaji hukum-hukum dengung, tebal, nipih, izhar dan sebagainya. Kemudian ulama kata ada ilmu tarannum, bagaimana kita nak mengalunkan Al-Quran itu dengan lagu-lagu yang dibenarkan kepada kita. Kita ada ilmu qiraah, bagaimana Al-Quran yang Allah turun kepada Nabi Muhammad bukan satu bentuk bacaan sahaja, bahkan diberikan keringanan kepada umat Muhammad untuk membaca dalam bentuk qiraah yang berbeza-beza. Hak kita duk baca lah ni satu tarik Syatibi, riwayat daripada Hafs, daripada Imam Asim. Hak kita duk baca lah. Mau kita kena mengaji juga tuan-tuan ilmu qiraat, supaya kita faham rupanya di sana rahmat Allah turun dalam Al-Quran. Oleh kerana bangsa ataupun kalangan umat Nabi Muhammad ni berbagai bangsa, maka dipermudahkan Al-Quran itu untuk dibaca. Kalau kita mengaji dia tak berlaku fitnah. Contoh, kita tak mengaji, satu hari kita pilah berjalan belah-belah Timur Tengah, belah Jazair ke Morocco ke mana ke. Kita semayang maghrib belakang tu imam. Takdir hari tu tengok tu imam naik pakai serban besar, jubah pelabuh. Tu imam Arab, dia kata alhamdulillah, aku duk puasa lama dah teringin nak semayang belakang Pak Arab ni. Mesti sedap dia baca. Kita duk biasa mengaji daripada umur kita kecil sampai umur 50. Kita tak nak mengaji qiraat pun. Kita duk mengaji hak kita duk baca Allah lah. Naik-naik tu imam tu baca, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ma tu dia tak panjang, dia baca maliki yaumiddin. Kita dengar puasa tak sedap dah. Aku duk mengaji tajwid, ustaz duk mengajar, tentu tu mak asli 2 harakat. Awak yang tu imam ni tak panjang, silap ko gagah tunggu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak apalah serupa dengan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bahasa pelik dah dia kata. Aku duk rasa sak tentu awak yang bunyi za. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi gagah tunggu lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bunyi-bunyi hum tu sama-sama mufarakah. Dia kata tu imam tak boleh pakai dah. Gua gagah duk tunggu belakang dia lagi pakai tak sah mayang kita. Habis-habis mayang pergi duk sembang sama-sama kawan dia. Aku duk ingat tu Arab ni dia reti semua. Rupa-rupanya baca Fatihah pun tak betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita duk mengaji 40 tahun ustaz tak nak ngajak lagu tu pun. Dia duk salah tu imam tu, kata tu imam tu tak erti. Tu imam tak erti kan dia akan mengaji tak habis kan? Kita tu mengaji tak habis. Hak kita duk baca Hafsun daripada Imam Asim, hak dia baca tu riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah. Boleh tak boleh baca dalam semayang? Semua qiraah mutawatirah yang terima daripada Nabi SAW. Nabi kata inna hadzal Quran unzila ala 7 ahruf. Al-Quran ini turun 7 ahruf.
faqra'u ma tayassara min. Bacalah hak mana yang bahasa ringan di lidah kamu, tapi kena mengaji dulu baru boleh amal, baru boleh baca. Ni di antara kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya ulama sebut kepada kita mukjizat itu dari sudut penulisannya. Sebab itulah kata Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, dia kata apa? Inna kulla harfin wa kulla kalimatin wa kulla harakatin fil Qur'anil Karimi laha faidatun. Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, dia kata apa? Sesungguhnya bagi tiap-tiap kalimah, sesungguhnya bagi tiap-tiap huruf, sesungguhnya bagi tiap-tiap baris yang dalam Quran tu mesti ada faedah, mesti ada sebab. Contoh saya beri kepada tuan-tuan, mudah kita tengok. Tuan-tuan buka dalam suratul Fatihah, diresamkan bismillah ba sin mim, sedangkan asalnya ba alif sin mim. Tapi kita tengok dalam suratul Fatihah, bismillah ditulis ba sin mim. Kita buka dalam surah yang lain, dalam suratul Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, pun ditulis ba sin mim, tak ada alif. Kemudian dalam surah yang lain juga, dalam surah mana? Dalam surah Hud, bismillahi majriha wa mursaha, pun ditulis ba sin mim, tak ada alif. Tapi bila kita buka dalam surah yang lain, fasabbih bismi rabbik, tiba-tiba di situ dia tulis ba alif sin mim. Dalam surah yang kita baca wahyu yang pertama, iqra bismi rabbika, dia tulis ba alif sin mim. Pasal apa setengah tempat ditulis dengan tanpa alif, pasal apa setengah tempat ditulis dengan alif? Ulama dia bahas sampai peringkat lagu tu, mesti ada sebab. Kalau orang tanya kita tak erti, jangan duk terbiang jawab. Cucu tanya, Tok Wan ni pasal apa ada alif, ni pasal apa tak ada alif? Dia kata, kelang silap cetak cucu yang mereka tak bubuh no. Hang bubuh cu, hang bubuh. Tok Wan pun mengaji tak habis. Dia suruh cucu dia bubuh. Padahal ada sebab di situ. Ulama kata bila disandarkan kepada nama Allah, bismillah, maka ba tadi ni dibuang alifnya. Bismillah terus sambung dengan sin. Tapi bila disandarkan kepada kalimah Rabb, ulama kata bubuh di situ ba alif sin mim. Pasal apa? Pasal Allah ni khusus nama bagi Tuhan sekalian alam. Adapun Rabb ada pecahan-pecahan maknanya. Sampai peringkat lagu tu ulama sebut, ulama bahas kepada kita. Contoh yang kedua saya beri kepada tuan-tuan, kita tengok dalam suratul A'raf. Kalimah bi'aidin, ni bulan Ramadan ni tuan-tuan pakat duk tadarus Al-Quran ni. Kita buat halaqah tadarus 10 orang ke 8 orang. Bagi dalam kumpulan kita tu ada seorang khalifah, hak kita boleh tuai atas dia. Makna kalau sampai tempat kita tak erti, kita tanya dia, dia boleh ajak kita. Jangan hak duk ada dalam kumpulan kita tu sama naik dengan kita. Dia kata, hang pakai hang jadi khalifah. Aku tengok hang duk pergi mengaji di Mentalun, ustaz duk ngajak tajwid, dia kata. Kawan tu kata, aku pi pun lewat dah, ustaz habis mengajak baru aku sampai. Dia kata, tak apa hang lah pakai hang. Mari tempat-tempat yang tidak, contoh hamzah wasal. Baca sampai suratul Anbiya. Surah Anbiya, bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula sekali hamzah wasal. Hamzah wasal dalam kaedah penulisan Rasam Usmani, dia tak buat baris. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kita buka dalam Fatihah pada alhamdu, hamzah wasal dia tak buat baris. Pasal hamzah wasal dia tak terima baris. Bila mari tak ada baris, dia nak bunyi tak boleh. Dia nak bunyi tak boleh. Tanya kawan hak lantik jadi khalifah, bunyi bismillahirrahmanirrahim. Tarib semua habis, dia borong habis. Tanya khalifah ni nak bunyi kat mana ni? Taribalinas, tarabalinas ke tarabalinas. Dia tanya khalifah. Khalifah tanya mana? Tu ayat mula-mula tu. Mana? Dia buat tak nampak, pasal dia pun tak apa hati. Tu tak ada baris dia kata. Mana? Amboi gamak depa tak buat baris no, kita nak baca pun tak boleh. Dia kata lagu tu. Lepas tu dia kata mana tak buat baris? Tak apa, kalau tak ada baris lagu tu, kok mana pun tak apa, dia kata. Pun boleh, pun boleh, pun boleh dah. Amboi senang bagi petua. Payah apa bila dalam kumpulan tu ada orang hak reti, dia kata tak susah, tengok pandu kepada huruf yang ketiga. Huruf ketiga baris fathah atau kasrah? Mula dengan kasrah. Iqtaraba linnas.
Kalau huruf ketiga baris dhammah, mula dengan dhammah. Usjudu, uqtulu, ud'u ila rabbik dan sebagainya. Bila ada seorang hak boleh tuai, hak kita tumpang atas dia. Sebab tu ni di antara kelebihan kita bertadarus Al-Quran. Kita baca, kawan kita semak, kita tak betul, dia tegur kita. Dia baca, kita semak bacaan dia. Dia tak betul, kita tegur bacaan dia. Ni di antara kemukjizatan Al-Quran yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Bila kita tengok dalam Al-Quran di antaranya kalimah bi'aidin, kita jumpa berapa kali dalam Al-Quran. Dalam suratul A'raf kita jumpa sekali. Allah kata apa? Am lahum aidin yabtishuna biha. Kalimah aidin kita jumpa. Eja lagu mana? Hamzah, ya, dal. Satu ya. Itu ejaan asal dia. Lepas tu kita pergi pula kepada surah As-Sad, kita jumpa lagi sekali kalimah aidin. Allah kata isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dzal aidi. Al-aidi dia tulis dengan satu ya. Tapi bila kita mari dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman was-samaa'a banainaha biaidin. Baca biaidin juga, tapi dia resam dengan dua ya. Yang bunyi satu ya. Habis pasal apa yang tulis dua tapi baca satu. Ini kaedah resam Uthmani. Kita nak kena mengaji. Ada huruf yang ditambah tapi tidak dibaca. Ada huruf yang dibuang tetapi bila dibaca digantikan dengan huruf yang lain. Sebab tu saya kata di mana-mana pun tuan-tuan, ilmu Al-Quran ni kita mati pun mengaji tak habis lagi tuan-tuan. Allah, ni bulan kita nak dekat dengan Quran. Ulama bahas pasal potang lain tulis satu ya aidin, tapi mari dalam surah Az-Zariyat ayat 47 tulis dengan dua ya. Ulama kata pasal Allah nak menggambarkan bahawa bagaimana di antara ciptaan Allah hak paling hebat ni langit. Bila tambah huruf makna tambah makna. Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Menunjukkan ada makna pertambahan di situ. Langit yang Allah ciptakan tidak ada tiangnya, tidak ada cacat celahnya. Allah tanya kita, a antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah kamu manusia, apakah kamu berasa kamu tu sudah merupakan ciptaan Allah yang hebat, ataupun langit yang kami cipta itu lagi hebat penciptaannya daripada kamu? Maka ulama kata nak habaq kata hebatnya ciptaan Allah, langit yang Allah cipta kepada kita. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dalam suratul Mulk Allah sebut kepada kita 7 langit, yang mana 7 langit ini berperingkat-peringkat, berlapis-lapis Allah cipta. Tidak ada lubang, kok ada pecah tang kok ada pecah tang ni, kok tak sama tang ni, tak atas tang nu dan sebagainya. Allah kata cuba perhati tengok betapa sempurnanya ciptaan Allah. Maka ulama kata di sini nak hebat, nak tunjuk kehebatan ciptaan Allah, ditulis dengan 2 ya tetapi dibaca dengan 1 ya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi malam ni kita berimpun di rumah Allah. Saban tahun kita mengadakan majlis sambutan penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak didik jiwa kita, nak pujuk kita ni suruh dekat dengan Al-Quran. Bukan takat kita boleh baca, tanamkan, upgrade, tambah nilai ilmu Al-Quran kita. Mengajilah ilmu resamnya, mengajilah ilmu dhatnya, mengajilah ilmu qiraatnya. Walaupun kadang-kadang umur kita 60, dia kata berasa tak padan dah ustaz nak mengaji. Jangan. Biar kita hidup dan kita mati. Selama mana kita mati pun dalam keadaan kita duduk mengaji ilmu Al-Quran, Allah akan beri kemuliaan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi malam ni sepatutnya 17 hari bulan Ramadan, patut-patutnya Quran pun kita baca dah 17 juzuk dah lah. Kalau kita target nak khatam sebulan, maknanya malam ni kita masuk juzuk 17 dah. Sama ada hak kita baca sendiri, hak kita tadarus 17 juzuk dah. Kalau korang pada tu takut tak dan, dia kata tak mula lagi saya. Nak mula bila ni 17 Ramadan dah? Nak mula bila lagi? Kita duk sibuk dengan benda lain. Beri peruntukan masa kepada Al-Quran. Sibuk di bazar Ramadan tiap-tiap tang daripada pukul 4.30 sampai 6.30. Balik busuk baju-baju duk lalu ke orang duk bakar ayam. Dia tak berasa letih. Tapi bila pegang Quran sama-sama, auzubillahi minasyaitan, sama-sama menguat. Yang duk berjalan meronda di bazar Ramadan dia tak letih, tapi dia nak pegang Quran dia tak mau tuan-tuan. Nabi SAW pesan kepada kita.
Nabi sebut dalam sepotong hadis, Nabi kata apa? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Nabi kata puasa kita, bacaan Quran kita, dua-dua amalan ni boleh beri syafaat kepada kita lil abdi yaumal qiyamah, kepada kita pada hari kiamat nanti. Saat di mana mak bapak kita tak boleh tolong kita, isteri kita takkan tolong kita, anak-anak kita tak boleh tolong kita. Puasa yang kita buat, Al-Quran yang kita baca, dia mari depan Allah, kata puasa, dia kata ke Allah, ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasya'awati bin nahari. Aku dahulu atas dunia menjadi penghalang kepada dia, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh menunaikan nafsu syahwat dia pada siang hari. Puasa yang kita puasa ni mengadu depan Allah, ya Allah, kerana atas dunia dulu dia puasa, dia tak boleh makan, kerana dia puasa, dia tak boleh minum, dia tak boleh tunai nafsu syahwat dia. Fasyaffi'ni fih. Puasa kita minta keizinan daripada Allah, tolong aku nak beri syafaat, beri keizinan pada aku nak beri syafaat kepada dia. Puasa yang kita duk buat lala ni, minta keizinan daripada Allah nak tolong kita daripada susah payah hari akhirat. Mari Quran pula, Al-Quran yang kita duk baca. Al-Quran kata, ya Allah, mana'tuhun nauma bil-lail. Aku menjadi penyebab dia tak tidur malam. Pukul 11 orang balik dah lepas tarawih. Ni kita tak balik lagi, duk tadarus. Tadarus lepas tarawih, pukul 11 baru mula. Kalau kena hak 8 orang tu lancang elok tak apalah. Kalau celah-celah 8 orang tu ada 2 orang hak jenis suara pi, baca tak pi pun. Suara koi derah. Innalladzi suara koi derah pi tak pun. Hak jenis lagu ni kawan sebelah kata pakai sok tang ni dah kita malam ni. Pukul 12, pukul 12.30, pukul 1 baru boleh balik kadang-kadang. Sampai di rumah pukul 1, pukul 2, sat lagi pukul 4 nak bangkit pula makan sok. Tidur bulan puasa 3 jam, 4 jam, pasal apa tak cukup tidur? Pasal duk baca Quran. Allah. Quran kata, ya Allah, aku atas dunia dulu menjadi penyebab dia tak cukup tidur macam orang lain. Fasyafi'ni fih, tolong beri keizinan ke aku nak beri syafaat kepada dia. Ni hak nak tolong kita di akhirat, tuan-tuan. Peringatan pada tuan-tuan lebih-lebih lagi lah pada diri saya duk cakap deras di depan. Marilah sama-sama kita jinakkan diri kita dengan Al-Quran yang Nabi SAW gambarkan kepada kita satu huruf, satu kebajikan Allah beri kepada kita 10 pahala, sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Huruf-huruf Al-Quran ini di antara pandangan kata ulama sejumlah 323,671 huruf. 323671. Dia kata elok esok pergi cari nombor telefon. 323671. Ada pandangan lain kata jumlah lebih daripada tu. Maknanya 300,000 lebih jumlah bilangan huruf-huruf Al-Quran. Kalau kita baca daripada Fatihah sampai An-Nas sekali khatam darab dengan 10, jutawan pahala yang kita dapat bila kita nak nampak di akhirat isu-isu. Nabi tak janji duit, pasal duit tak laku di akhirat, tak kat dunia ni aja. Kalau kata satu huruf RM10 dah. Kita balik di rumah pukul 7 suku tengok wah tudung tak ada apa lagi. Tanya bini masak apa petang ni buka puasa. Dia kata tak ada apa abang pakai hak sok tadilah. Kam kasam dengan telur masin itulah, tak ada nak masak ni, nak perhabis 3 juzuk gini. Pasal kita dah nampak duit tak laku atas dunia. Hak kita nak makan di akhirat apa dia? Ni di antaranya pahala yang Nabi kata satu huruf, satu kebajikan. 10 pahala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, seruan saya pada malam ini, bersempena kita duduk pada bulan Ramadan, bersempena kita sambut peristiwa penurunan Al-Quran, marilah kita suburkan kehidupan kita dengan bacaan Al-Quran. Marilah kita jinakkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Bila anak-anak kita baca Quran, anak-anak kita beramal dengan Al-Quran, kita sebagai ibu bapa akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang baca anak-anak kita, yang beramal dengan anak-anak kita, yang akan terima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah adalah kita sebagai ibu bapa yang telah mendidik anak-anak kita untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kita dapat menghidupkan
dalam kehidupan kita ini amal-amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita letakkan dalam target kita, walaupun kita tak mula lagi, mungkin baki lagi 13 hari, kita kampuilah ke mana-mana pun, kalau tak boleh khatam pun jangan tinggal langsung baca Quran, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Kalau kita tak dan habis, tak apa, jadikan Ramadan ini sebagai permulaan untuk kita baca Quran. Kalau kita belum mampu membaca Al-Quran, jadikan Ramadan ini sebagai titik tolak untuk kita mula belajar Al-Quran, untuk kita mula dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita diberi syafaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukuplah sekadar itu apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Patik mohon limpah perkenan dan keizinan daripada Tuanku Tunku untuk Patik untuk Patik menamatkan tazkirah Patik pada malam ini. Ampun Tunku, beri ampun, sembah Patik mohon diampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.